Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula dalam Kitabus Salah dari Bulughul Maram, bab sifatus salah, dan kita telah membahaskan hadis-hadis yang membincangkan berhubung dengan al-azkar ataupun zikir-zikir dan al-ad'iyah ataupun doa-doa selepas daripada salat. Perkataan selepas daripada salat, duburis salah, yang kita bahaskan sebelum ini telah kita bincangkan, iaitu para ulama berbeza pendapat. Adakah selepas daripada salat itu sebelum memberi salam, ataupun selepas daripada salat itu setelah memberi salam? Dan kita telah bahaskan, bincangkan pandangan-pandangan itu, dan insyaAllah kita akan sambung di dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis daripada Mu'adz bin Jabal, di mana berdasarkan riwayat yang diletakkan di sini oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau meletakkan lafaz riwayat ini seperti berikut. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, usika ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawi. yakni diriwayatkan oleh Ahmad, yakni Imam Ahmad dalam musnadnya, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Dawud, yakni Abu Dawud As-Sajistani atau As-Sijistani, Sulaiman bin Ash'as nama dia, Sulaiman bin Ash'as, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Daripada Mu'adz bin Jabal, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal. Dalam riwayat ni dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin, jangan kamu tinggalkan di penghujung setiap salat, antaqul, untuk engkau menyebut, yakni Nabi larang dia tinggal benda ni, apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, ala zikrika, yakni untuk mengingatimu, wa syukrika, untuk bersyukur padamu, wa husni ibadatik, untuk mencantikkan ataupun membaikkan, mengelokkan ibadah kepadamu. Ini tiga perkara yang disebut di dalam doa ni. Kita semak semula hadis ni. Di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad dan selainnya, lafaz ini bermula dengan Nabi SAW berjumpa dengan Mu'adz.
Dalam salah satu riwayat musnad, fa akhadha bi yadi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Muadz bin Jabal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Muadz, inni uhibbuk. Wahai Muadz, sesungguhnya aku menyayangimu. Yani aku sayang kepadamu wahai Muadz. Yani Nabi kata dia sayang pada Muadz. Faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk. Dengan yani taruhan ayah dan ibuku wahai Rasulullah, aku menyayangimu, kata Muadz pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah datang hadis ni. Barulah Nabi setelah bagi tahu, Nabi bagi tahu, Nabi beritahu baginda menyayangi Muadz, dan kemudian baginda menyebut hadis ni, yakni mengajar Muadz supaya berdoa dengan doa ni. Dalam kuliah-kuliah yang lepas, kita telah menyebut tentang siapa Muadz bin Jabal. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sayang. Dia orang Ansar daripada suku Khazraj. Alim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa a'lamuhum bil halali wal haram Muadz bin Jabal. Yang paling mengetahui halal dan haram di kalangan sahabat ni Muadz bin Jabal. Muadz Jabal dengan itu imamul ulama, imam kepada ulama. Halal dan haram yakni fiqh, hukum hakam Allah halal dan haram. Abdullah bin Mas'ud orang yang alim di dalam bacaan Quran. Muadz orang yang alim. Muadz ni dia masuk Islam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam peringkat awal menghantar Mus'ab bin Umair ke Yathrib sebelum bertukar menjadi nama Madinah. Hantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Pemuda Mekah berdakwah di Yathrib. Maka sekumpulan orang menganut Islam sebelum Nabi berhijrah, sebelum mereka datang bagi bai'ah kepada Nabi, Nabi hantar. Antara yang menganut Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Muadz bin Jabal. Menganut Islam dan elok Islamnya, alim dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada dia. Nabi hantar dia ke Yaman bersama dengan Abdullah bin Mas'ud untuk mengajar agama kepada mereka. Ya Muadz bima tahkum, walaupun riwayat ini tidak dipersetujui oleh Al-Bukhari dan selainnya, tapi Al-Imam Ibn Qayyim menyebut ini telah diterima dalam kitab-kitab hadis, iaitu dengan apa kau berhukum dengan Muadz, itu bi kitabillah fa illam tajid fa bi sunnati rasulillah, sehingga seterusnya hadis itu. Muadz Nabi hantar, itu Nabi suruh bagi tahu kepada Muadz dan Abdullah bin Mas'ud, yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira. Kamu berdua mudahkan, jangan payahkan. Yang ini bila kamu sampai dakwah pada orang, ajar Islam yang memudahkan, bukan yang memayahkan. Basyira wala tunaffira, kamu bagi khabar yang gembira, jangan kamu bagi orang lari. Dan itulah ungkapan Nabi SAW apabila menghantar Islam, menghantar orang-orang yang mengajar agama, menghantar para sahabat, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, mudahkan, jangan kamu payahkan, beri khabar gembira, jangan kamu jadikan orang lari daripada agama. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi pendekatannya mudah.
Islam itu bukan memudah-mudahkan. Tabiat Islam itu mudah. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak diberi pilih dua perkara, kata Aisyah, melainkan baginda akan milih yang mudah selagi mana dia bukan satu dosa. Itu adalah pendekatan, approach yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam agama ini. Quran menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mau daripada kamu mudah, Allah tak mau daripada kamu payah. This is our religion. This is Islam. Inilah Islam, inilah agama kita. Sebab itu kita memilih pendekatannya. Ada mana tempat dia nak milih bagi payah, dia punya hal. Jadi jangan duk bising apa yang kita buat. Dia sibuk. Dia kata mudah sangat. Mudahlah, Nabi mudahkan. Dia ingat lagi payah lagi bagus. Tak ada lagi payah lagi bagus. Agama lebih mudah, lebih bagus selagi mana ia bukan dosa. Kalau mudah sampai tak ikut hukum, tak boleh lah. Selagi mana di dalam kerangka yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, kita ambil pendekatan. Ya, kita ambil pendekatan. Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, satu hari, Mu'adz ni guru, alim, berilmu dia. Sayyidina Umar apabila orang-orang Syam minta supaya dia hantar orang mengajar mereka kitab dan sunnah, dia hantar Mu'adz bin Jabal. Nabi hantar Mu'adz. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud apabila dia tengok Mu'adz, dia baca firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu umat. Ibrahim is one person. Ibrahim satu diri. Tapi Allah kata sesungguhnya Ibrahim itu umat. Satu individu menjadi umat. Sebab kerana kekuatan dia, keupayaan dia untuk menjadikan orang lain berada di belakangnya, untuk menjadi suri teladan kepada ajaran agama. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah, mengabdikan diri, beribadat pada Allah, hanifan walam yaku minal musyrikin, memilih jalan yang lurus dan dia bukan di kalangan musyrikin. Kata Abdullah bin Mas'ud, macam itulah Mu'adz bin Jabal. Inna Mu'adz bin Jabal kana ummah. Mu'adz bin Jabal itu umat. Ada orang individunya saja merubah banyak persepsi orang. Ada orang, beribu orang tidak dapat membuat apa-apa makna kepada orang lain. Tapi Mu'adz, ini kualiti Mu'adz. Ini ciri Mu'adz bin Jabal. Dan Nabi SAW menyatakan bahawasanya dia sayangkan kepada Mu'adz. Ini dalam hadis ni, riwayat ni dia tak masukkan, tapi asal riwayat ni ada perkataan Nabi kata, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku sayang kau. Tuan-tuan, kalau orang baik sayang kat kita pun kita happy, kita seronok. Macam mana apabila Nabi kata dia sayangkan kepada Mu'adz? Besarnya Mu'adz bin Jabal. Dan ini adalah ciri orang beriman. Orang beriman sayang kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin
Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Dalam surah Maidah, wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya ada orang yang murtad keluar daripada kamu agama kamu, yakni orang yang keluar daripada agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka sayangkan Allah, Allah sayangkan pada mereka. Azillatin 'alal mu'minin, mereka menunjukkan rendah diri mereka kepada orang mukmin. Azzatin 'alal kafirin, tunjukkan kekuatan kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak akan takut celaan orang-orang yang mencela. Tuan-tuan, zaman Quran, apabila kita baca Quran, bukan bahagikan manusia pada iman dan kufur saja. Pada zahir, kaum mukminin jelas, kaum kufar jelas, tapi satu kaum yang bahaya, yaitu golongan munafiqun. Golongan munafiqun, orang-orang yang munafik, walaupun dia mengaku dengan lidahnya, menzahirkan pada pakaiannya dan ungkapan dan slogannya bahawa mereka terdiri di kalangan orang Islam atau beriman, mereka kufur di dalam dada mereka. Perasaan dan hati mereka sentiasa bersama dengan orang kafir. Dan ini adalah penyakit yang sedang kita lihat berlaku barah kepada orang Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan basyiril munafiqin bi anna lahum azaban alima, bagi khabar gembira, basyirnya kabar gembira pada munafiqin. Allah perli kan, give them glad tiding, kabar gembira, tapi dia bukan kabar gembira. Bi anna lahum azaban alima, sesungguhnya bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Siapa munafik itu? Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya min dunil mu'minin, orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai teman, meninggalkan orang mukminin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa inna 'izzata lillahi jami'a, adakah mereka cari kemuliaan daripada orang kafir itu? Do they seek honor from those disbelievers? Mereka cari kemuliaan daripada orang kafir itu. Sesungguhnya kemuliaan itu kesemuanya milik Allah. Orang munafik akan ucap apa yang orang kafir ucap. Kata Al-Imamul Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, kata Al-Qurtubi, satu orang berzina kah, buat dosa maksiat kah, buat apa, maksudnya buat dosa, tidak menjadi munafik sehinggalah dia menabalkan orang kafir melebihi orang mukmin. Itulah munafik yang Allah kata mereka berada pada neraka yang paling bawah. Munafik kadang-kadang benda-benda yang jelas dalam dunia ni. Umat Islam dibantai di Palestin, dibom, dibunuh kanak-kanak. Dia bahasa dia bersama dengan orang kafir. Itulah dia duk kacau sangat. Anak dia tengok filem Next Flip, apa ada filem perang ke apa, tengok pertunjukan tournament Hari Merdeka, ada senjata, ada apa, semua tu dia tak kisah. Mari orang buat pakai macam orang rakyat Palestin yang perang di sekolah, kalut kufar ini, dan ada orang Islam yang senada dengan kufar ni.
Dia kata takut nanti anak dia akan jadi pengganas bila pergi ke sekolah. Dan mungkin masa depan Allah akan tengok anak dia jadi apa. Muslim tasyabahat qulubuhum. Sama perkataannya dengan kufar. Sama perkataannya dengan kufar. Dalam semua isu, patutnya benda tu kecil ya. Oh, kacau dah. Sebab itu tak pernah berhenti. Itu apa yang dikeluarkan oleh lidah mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, kata Allah. Apa yang tersimpan dalam dada mereka jauh lebih besar. Kita tengok orang Islam saja yang kalut isu Palestin ni. Sekurang-kurangnya di negara bukan Islam, di London, di US, di negara barat, ibu kota mereka buat demonstrasi di atas kemanusiaan. Non-Muslim dominan juga di dalam menyatakan bantahan kepada Israel. Dalam negara kita ini boleh dikira dengan jari. Saya bukan bermusuh dengan semua mereka, tapi oleh kerana isu ni ialah isu orang yang berkepentingan ini, dan kemudian yang menyokong mereka ni mengeluarkan nada yang sama. Sekolah pun ada yang takut. Bukanlah suruh bawa senapang pergi tembak cikgu. Ada sekolah yang tak bagi pakai apa? Maflah Palestin ni. Saya tengok yang kementerian keluar pun kenalah naratif yang seimbang. Seimbang apa? Nak bagi tahu Israel pun ada salah, Palestin pun ada salah. Apa maksud naratif seimbang? Sebab tu pendidikan perlukan kepimpinan yang jelas pemikiran mereka. Allah Azza wa Jal jadikan kita semua ni, saya nak sentuh pasal hadis Muaz ni. Sebab itu apabila orang tanya, hadis yang selalu kita baca, apabila orang yang tanya Nabi, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah bila kiamat? Apa Nabi jawab? Madza sta'adatta laha? Kau siap apa untuk kiamat? Dia kata aku tak siap banyak. Illa inni uhibbullah wa rasulah. Melainkan aku sayangkan Allah dan Rasul. Nabi kata anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau sayang. Maksudnya kau hari kiamat kelak bangkit dengan siapa yang kau sayang. Kalau kau sayang Allah dan Rasul, kau bangkit dengan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau sayang itu. Anas kata, wa ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar. Aku sayangkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Aku harap aku bersama dengan mereka walaupun aku tak lihubbi iyahum, disebabkan aku sayang mereka. Orang-orang yang menyayangi orang-orang yang mengkritik Islam dalam negara ni dan luar negara ni, kononnya atas nama rahmah lah apalah semua ni, saya bimbang mereka dibangkitkan di akhirat kelak bersama dengan orang yang mereka sayang. Kadang-kadang jam kita fikir sampai macam tu pun ada orang Islam lebih bela juga. Kita tak main politik siapa. Tapi itu telinga masuk ayat. Nabi SAW kata, usika ya Muaz, aku pesan pada Muaz, la tada'anna dubura kulli salatin. Jangan kau tinggal penghujung bagi setiap salat. Dalam sebagian riwayat, fi salatin, di dalam salat. Menyebabkan para ulama khilaf pada hadis ni, adakah dibaca selepas daripada semayang bacaan ni, ataupun sebelum daripada
sebelum daripada salat. Ibnu Taimiyah macam saya sebut dan beberapa orang ulama yang bersama dengan dia menyatakan bahawasanya benda ni dibaca selepas daripada tasyahud sebelum memberi salam. Berdasarkan hadis summa yatakhayyaru min ad-du'a ma syaa. Kemudian dia pilih doa apa yang dia mau sebelum dia memberi salam. Di kalangan ulama ada yang menyatakan baca yang ni selepas memberi salam. Dubur salah itu selepas memberi salam. Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dia buat satu kaedah menurut pandangan dia. Dia kata perkataan dubur salah, penghujung salat, kalau membabitkan doa, ia dibaca sebelum memberi salam. Sebab Allah kata, fa idza qadaitumus salah fadhkurullah. Apabila kamu selesai mendirikan salat, kamu ingat Allah. Jadi bagi selesai. Jadi zikir selepas bagi salam. Doa sebelum memberi salam. Ini pendapatnya. Jadi ada dua pendapat. Kita kalau tanya saya dalam hadis ini, zahirnya macam kena ada riwayat yang menyebut fi salah dalam salat sebelum memberi salam. Kalau kita terlupa, boleh dibuat selepas memberi salam. Dan kalau ada orang yang baca selepas memberi salam yang pun dia baca, not big deal, bukanlah satu benda yang isu, kerana ulama ada dua-dua pahaman dalam hal ni dalam menafsirkan makna dubur salah, penghujung solat itu di mana untuk dibaca. Apa yang Nabi SAW kata dalam hadis ni? Dalam hadis ni Nabi kata la tada'an, jangan engkau tinggalkan. Seolah-olah Nabi larang Muaz tinggal. Larangan ini bukan larangan haram, tapi larangan sunat yang sangat digalakkan dan diberikan galakkan sehingga peringkat kalau boleh jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal. Apa yang Nabi ajar dalam ni? Pertama, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, tolong aku ala zikrika, untuk mengingatimu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tuan-tuan bagi perhatian untuk saya sendiri, ingat apa yang saya sebut untuk diri saya juga dan tuan-tuan. Agama ni semua syiar yang kita buat, semua amalan agama yang kita buat, tujuannya ialah untuk mengingati Allah. Itu semua. Puasa ke, jihad ke, semayang ke, tujuannya untuk mengingati Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk mengingatimu. Karena mengingati Allah ini, kadang-kadang ada orang amal-amalan tapi dia tak ingat Allah. Quran dalam surah Taha kata aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk kamu mengingati aku. Tapi betapa banyak kita sendiri ketika kita salat kita tak ingat Allah. Kita tak ingat Allah. Dan bila kita tidak ingat Allah, solat itu tidak memberikan kesan yang banyak pada kita. Tadi ada orang tanya saya tentang, minggu lepas saya sebut juga tentang depression. Tadi orang tanya, kenapa ada orang yang solat tapi nak pergi bunuh diri? Sekarang ni kemurungan ini telah meningkat. Berbagai orang memberikan pandangan tentang soal elemen dalam diri yang tak balance, macam-macam. Tetapi kesimpulan kepada manusia yang kecewa ini apa? Karena saya kata, minggu lepas saya sebut, manusia hilang harapan, hilang ketenangan. Quran kata ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah menenangkan jantung hati. Tapi dia solat
kenapa dia tak tenang? Artinya kita solat, kenapa kita tak tenang? Artinya solat kita gagal menjadikan kita mengingati Allah. Sebab itu kita perlu minta supaya Allah tolong kita, supaya kita dapat ingat kepadanya. Kerana asalnya semua ibadah yang kita buat ini mestilah pengakhirannya kepada pencapaiannya mengingati Allah. Fa idza qudiyatis shalah wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai salat, bertebarlah kamu di atas muka bumi, carilah kurniaan Allah, ingatlah Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Allah sebut tentang ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang yang punya pemikiran yang matang. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, orang yang mengingati Allah masa berdiri, masa duduk. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ketika mereka duduk baring di lambung mereka, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya the whole ajaran agama ini, tuan-tuan, solat, zikir, subhanallah, alhamdulillah, akan menempatkan ingatan kepada Allah di dalam diri kita. Insan berdosa. Tak ada manusia yang maksum. Tapi orang yang ingati Allah, setelah dia berdosa, cepat-cepat dia balik pada Allah. Apabila agama tidak diajar untuk mengingati Allah, dia menjelma dalam bentuk yang lain. Apabila agama tak diajar, alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Dia skip yang lain-lain punya rukun iman. Kerana kalau awak percaya pada Allah, awak percaya the real life yang Allah sediakan untuk awak, iaitu hari akhirat. Ini semua mata'un ghurur, kehidupan yang menipu. Fulan mufti, fulan menteri, fulan imam, fulan orang besar, orang kaya. Mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. It's not real. Datang dan pergi. Sebab tu yang banyak depression, lebih banyak orang kaya daripada orang miskin. Ini tidak real. Bila kita tahu kehidupan yang real ialah akhirat, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah terlintas, telinga tak pernah mendengar, mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, tak pernah terlintas dalam jantung hati manusia indahnya kehidupan yang dinamakan dengan syurga. Whatever happen in this life, kita akan selalu ingat di sana ada kehidupan yang hakiki. Itulah makna Maliki Yaumiddin. Maka ketika kita mengabdikan di salat, kita ubudiyah kita pada Allah. Ubudiyah itu kerendahan diri kepada Allah. Dalam arti kata kita merasa hina di hadapan kebesaran Allah. Di dalam salat kita dan di luar pada salat kita, sentiasa perasaan hina kita di hadapan Allah. Apabila datangnya ubudiyah itu, ia membuang segala perasaan yang lain yang mengganggu kehidupan manusia. Para ulama, para mujahidin, mereka menghadapi kecederaan, kematian, tapi tak ada mereka yang membunuh diri. Para ulama ada yang dipenjara kena kebaikan, kena dakwah yang mereka bawa, ada yang dihina, dimaki oleh orang. Tak ada mereka yang berfikir untuk bunuh diri. Sebab mereka tahu mereka sedang bekerja sebagai hamba Allah dan mereka mengharapkan apa yang Allah janjikan.
Nabi SAW, Allah tahu Nabi duka cita. Nobody tak akan terasa sakit hati apabila orang maki dan orang kata pada dia. Even our Prophet Muhammad SAW, Nabi kita pun, dia sedih. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kami tahu benar-benar telah menduka citakan engkau dengan apa yang mereka katakan. Mereka itu bukan mendustaimu. Demikian orang-orang yang zalim itu keras kepala. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Telah didustai rasul-rasul sebelum daripadamu. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Mereka sabar di atas apa yang mereka disakitkan dan mereka didustakan. Wala mubaddila li kalimatillah. Tak berubah peraturan Tuhan. Kau dakwah, kau bawa Islam yang benar, kau akan didustai dan kau akan disakiti. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Telah datang kepadamu berita-berita para rasul sebelummu. This is the way yang kau hidup. Dunia mesti ujian. Tapi ubudiyah, penyerahan diri pada Allah, keimanan, kepercayaan akan menjadikan orang itu tetap di atas jalan yang benar. Para rasul paling dahsyat menerima ujian. Para salihin paling dahsyat menerima ujian. Mereka tidak depression. Sebab mereka tahu jalan mana yang mereka tuju. Tetapi apabila kita diajar dengan satu ajaran agama yang bersifat entertainment, kita diajar bukan ubudiyah. Kita tak diajar tentang akidah, tentang tauhid, oneness of God, of Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa baca Quran pada awal, semua perjuangannya menegakkan tauhid, menentang syirik. Bacalah Quran. Tapi ini semua tak. Pengajaran kita bersifat entertainment. Panggil ustaz supaya you can smile, kamu boleh senyum dan awak boleh ketawa. Ustaz akan cerita benda yang boleh awak ketawa dan senyum saja. Dia tidak menceritakan tentang ni. Dan dia akan bagi tahu petua-petua. Dengar petua saya ni, kalau kita baca yang ni, kita boleh jadi kaya. Kalau kita baca ni, kita akan dapat duit banyak. Kalau kita baca ni, kita menega akan macam. Saya tidak nafikan tentang kemustajaban, tapi itulah tajuk utama. Kalau kita bangun qiyamul lail, menega kita akan laku, duit kita akan banyak, Instagram kita ramai orang follow. Tak ada lah, dia kata lebih kurang macam tu lah. So entertainment. Jadi orang bangun tahajud, ketika sebut subhanallah, ketika buat astaghfirullahalazim, dia tidak menyatakan rendah diri dia, merasa memohon keampunan Allah, berdosanya di depan Allah. Tapi duk fikir, kalau cukup 1,000, 2,000, sagi ustaz kata kaya. Duit dapat, boleh duit banyak, menega. Saya tak nafi fadilat istighfar, tapi itu datang kemudian setelah awak benar-benar beristighfar kepada Allah dengan kerendahan diri. Maka semua orang duk tunggu, ustaz ni minggu ni nak bagi petua baru pula ni. Petua untuk ni, petua untuk ni. Sebahagian besar petua itu tak ada dalam nas. Sebahagiannya memang ada fadilat, tapi fadilat ada asasnya. Tauhid yang benar, solat yang benar, kemudian datang fadilat. Sebab itu apabila ada orang ajak pergi kubur, orang dah tak ingat lagi cerita bagaimana tauhid. Pasal apa dia pun nak pergi kubur padahal dia boleh berdoa kepada Allah? Pasal dia rasa mungkin pergi kat kubur cepat sikit kot nak dapat apa yang kita nak minta. Ini agama yang telah bertukar menjadi entertainment. Orang di Kuala Lumpur, orang-orang di bandar besar khususnya,
Agama, saya tak kata semua yang tak terlibat dengan kecil hati, buat aktiviti agama bagus. Rumah besar orang kaya panggil ustaz ceramah dalam rumah dia. So tak apa, sebahagiannya dengan niat yang bagus, sebahagiannya nak ustaz yang boleh menghiburkan, supaya boleh ada gathering, boleh ada himpunan di rumah, panggil kawan-kawan semua, ada makan-makan, ada beli-beli hadiah sikit kat ustaz, ada sembang-sembang, kan? Dan ustaz cerita benda-benda yang kita boleh happy-happy. Ustaz boleh bagi tahu petua-petua untuk dia ni, bagi suami dengar cakap, yang ni bagi agama jadi macam satu jampi mentera. Saya bukan tak kata, saya tidak nafi tentang bacaan-bacaan yang Nabi sebut, tapi bacaan itu asas yang akidah. Seorang-orang agama pergi dalam tu Piramli tu, nya insing mata kaji terbuka, apa makna dia aku tak tahu. Baca istighfar, baca macam ni, I no need to know to understand the meaning of this supplication atau doa. Aku tak perlu faham apa doa ni, tapi yang aku perlu faham, aku boleh tahu ustaz kata baca yang ni 40 kali, besok dapat yang ni. Maka hilang makna ubudiyah agama, hilang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hanya ambil nasta'in, dia tidak memasakkan makna ubudiyah itu. Beribadah dalam erti kata humbleness, merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila kena ujian, dia hilang. Dia hilang. Kenapa saya semayang tapi masih kena ujian? Kenapa saya duk zikir banyak tapi masih saya menega tak naik? Dia lupa Nabi Yusuf dibuang, tanpa salah dibuang oleh saudaranya di dalam telaga. Dijual sebagai hamba di Mesir. Sehinggalah akhirnya Allah menaikkan dia sebagai pemerintah. Dia lupa Nabi Yusuf dan segala yang dia dapat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Matikan aku sebagai orang muslim, masukkan aku di kalangan orang saleh. Agama menjadi bentuk materialistik. Ibadah dengan Tuhan itu betul kita memohon pada Allah, tapi hubungan dengan Tuhan itu, God, I worship you and you should give me this and that. Tuhan, aku sembahmu, engkau kena bagi ini dan itu. Memang benar kita memohon pada Allah, tapi ia bermula dengan kerendahan diri. Dia sebagai Allah, kita sebagai hamba yang menerima segalanya, dan kita berdoa kepadanya dan dia memustajabkan doa kita. Bukan kerana aku datang sebagai orang semayang tak apa tak, Assalamualaikum Ustaz, oi, tak lama tak pernah jumpa, duduk mana? Duduk dalam Korea kita, boleh tak bagi tahu saya semayang hajat ke bacaan apa nak bagi berniaga saya naik? Maghrib tak semayang, apa tak semayang, bubuh kat tindak tu ayat 1000 dinar supaya berniaga jadi laku. Macam itulah sebahagian orang. This is not the purpose of ubudiyah. Ini bukan makna ubudiyah yang sebenar. Azan.
Dan kita sambung semula. Permohonan yang kedua selain daripada meminta supaya Allah menolong kita untuk kita mengingatinya, yang kedua ialah wa syukrika, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku untuk mengingatimu dan untuk bersyukur padamu. Pas syukur juga satu benda yang perlu kita minta tolong Allah. Dia mencampakkan rasa syukur dalam diri kita. Hatta Nabi Sulaiman alaihi salam dengan segala pemberian Allah padanya, bila terlihat semut berkata-kata, fatabassama dhahikan min qawliha, tersenyum ia dalam keadaan ketawa mendengarkan kata-kata semut. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, kurniakanlah aku agar aku tahu bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Karena semua orang mudah sebut di lidah, tak apalah kita syukurlah, apa nak buat syukur. Tetapi sehingga mempunyai perasaan dalaman dirinya yang benar-benar bersyukur pada Allah. Syukur kita pada Allah, pada apa yang Allah berikan. Ungkapan syukur, perasaan syukur kita itu tidak tercapai oleh lidah kita untuk mengungkapkannya. Sebab itu Nabi kata, ketika Nabi sujud, bahwasanya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Tidaklah dapat aku ini menghitung pujian padamu, engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Sehingga ketika kita menyatakan alhamdulillah dan kita rasa bersalahnya kita di atas sedikitnya amalan kita dan banyaknya kurniaan Allah pada kita, hal itu tak dapatlah ada dalam diri kita melainkan dengan Allah menolong kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika.
Dan apabila hal itu berlaku, tak perlu kita ingat siapa punya petua. Allah kata, wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, aku tambah untuk kamu. Ini janji. Syukur bukan berarti alhamdulillah, lagu syukur, bukan. Syukur kita saja yang tahu kita syukur ataupun tak syukur dalam dada kita. Sejauh mana rasa terima kasih kita yang mendalam kepada Allah di atas segala yang telah diberikan kepada kita. Kalau itu benar-benar ada pada saya, pada tuan-tuan, pada siapa saja, la azidannakum. Tuhan janji, aku akan tambah untuk kamu. Allah akan tambah kurniaannya dan nikmatnya. Janji dia. Tak dapat kita mencapai syukur itu. Nabi Sulaiman pun minta supaya Allah beri pada syukur pada dia dengan apa yang Allah beri. Dan Allah ajak kepada orang yang meningkat umur, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Apabila telah sampai kepada umur matang dan sampai 40 tahun. Allah kata, teruk sangat manusia ni, 40 tahun mau matang. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sehingga hujung ayat doa. Dia akan kata, wahai Tuhanku, tolong aku supaya aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Wa ala walidai, dan kepada kedua ibu bapa. Wa an a'mala salihan tarda, supaya aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Kita kena sentiasa minta dalam doa kita, dalam sujud kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, kurnia padaku supaya aku dapat syukur di atas nikmat yang kau kurniakan, kau beri padaku. Wa ala walidai, dan kepada kedua ibu bapa aku. Wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat beramal salih yang engkau redha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Macam Nabi Sulaiman kata, masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam kalangan hamba-hambamu yang salih. Tu Nabi Sulaiman apabila dia melihat kurniaan Allah pada dia. Sedangkan dia Rasul, Nabi lagi Rasul. Siapalah kita, melainkan lebih banyak perlu menyebut Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Baca dalam surah An-Naml. Semut. Dalam doa yang Nabi ajak pada Muaz ni, Nabi kata suruh dia sebut Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan eloknya ibadah padaku. Kita solat juga, saya mungkin tuan-tuan juga kadang-kadang tak apa nak elok solat, duk kalut. Ajak minta supaya elok ibadah. Elok ibadah ni bukan banyak. Elok ni yang pertama, tak ada yang lebih elok melainkan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dibuat ibadat sendiri, yang tu tak ada lesen. Buat hak mana Nabi tunjuk, itu hak elok. Untuk elok, kena belajar sunnah, kena follow sunnah, kena baca hadis Nabi. Lepas tu buat yang elok. Bukan saja kita salat, kita ingat pada Allah. Mungkin kita ada kekurangan pada siang hari, kita bangun solat malam. Bukan solat malam, pasal apa duk bangun malam ni? Dia kata kalau sembahyang malam, badan jadi sihat. Bukan. Memang Allah bagi, tapi bukan itu. Itu pemberian dia. Kerana ubudiyah kita padanya. Kena rendah diri kita padanya. Kerana mencari redanya. Kerana mencari kasih sayangnya. Demikian dia memberikan kepada kita kebahagiaan dan ketenangan. Ombak yang besar, gelora yang hebat, diharungi oleh hamba Allah dengan salatnya, tapi salat yang memenuhi makna ubudiyah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, Nabi selimut dalam keadaan takut dengar macam-macam orang kata kat dia.
kata baginda, qumil laila illa qalila, bangun malam mencari kekuatan dari Allah. Kadang-kadang orang apabila dia tak memahami ibadah, dia tak tahu siapa yang, seolah-olah Tuhan itu terpisah daripada ibadat dia. Dia pergi ke Mekah, dia tengok Kaabah, dia tengok ini power. Nak pergi pegang tu, nak pergi pegang ni. Seolah-olah itu ada power lain daripada Allah yang dia sembah selama ni. Kita kata tak, Nabi tak buat macam tu. Tak apa, tapi dia ada power. Ramai tang ni, orang buat yang tu, dia pun buat. Orang kata Nabi tak buat. Naik atas bukit, pergi panggil orang. Naik Jabal Rahmah, panggil orang tu main haji, panggil orang ni main ni. Panggil orang hak dia cinta main. Dia kata Nabi tak buat. Dia kata, tapi dia memang power. Power ni siapa bagi? Ada kuasa lain ke? Dia hilang arah. Dia tak tahu. Dia sembah siapa? Siapa yang berkuasa? Sehingga seakan-akan ibadah itu terputus-putus dalam pemikiran manusia. Yang ni seolah-olah ada kuasa satu, yang ni ada kuasa yang lain, hak ni ada power lain. Dia lupa Allah Jalla wa'ala yang merupakan pusat kepada segala ubudiyah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, tuan-tuan baca sekali sama dengan saya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Datuk Mufti, apa doa boleh dibaca untuk menangkis sihir santau atas kedai saya baru buka? Pertama, kita kena tahu bahawasanya ada beberapa hal tentang alam ni. Bagaimana Allah menciptakan alam. Kita mau pengajaran kita di Perlis ni, kuliah kita menerangkan konsep yang jelas di dalam pemikiran manusia sehingga dia memahami agama pada angle yang betul. Kalau tidak, dia menjadikan agama itu misteri. Itu yang jadi tak ketahuan. Allah simple. Allah khaliq kulli syai'. Allah pencipta segala-galanya. Segala yang Allah ada yang apa segala yang ada ni yang menciptanya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kata yang benda jahat. Jahat tu bukan jahat di sisi Tuhan, jahat tu di sisi kita lah. Pisau tak ada jahat baik. Macam mana orang guna? Kan? Allah cipta. Penciptaan yang berlaku. Kematian semua orang mati. Tapi macam mana manusia tu mati? Kejahatan manusia yang buat. Air baik. Tapi manusia yang tenggelam, kerja manusia. Ataupun kadang-kadang manusia pilih tempat itu. Kadang-kadang tangan-tangan manusia sendiri. Antara yang dicipta ialah diciptakan manusia, diciptakan jin, dicipta syaitan. Mereka ni bukanlah misteri dalam erti kata misteri apa. Kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Dia boleh bergerak pantas, dia ada dimensi dia yang tersendiri. Benda tu taklah kata itu penciptaan. Saya handphone ni kita tekan, kita boleh call sahabat kita di Mekah, sahabat kita di luar negara, di Qatar ke di mana ke, di Brazil kita boleh call.
Kehebatan teknologi ni, tukang sihir Firaun pun tak boleh buat. Tukang sihir Firaun kalau hidup jam, dia tahu hampa punya lagi canggih. Kuasa sihir apa lan sekeping ni saja boleh muncul kawan punya jauh. Tapi ia bukan satu sihir ke apa, tapi itu adalah membabitkan wave, membabitkan elemen, gelombang yang dulu orang tak tahu, tapi akhirnya orang tahu Allah telah cipta hal ni. It was there. Benda tu dah ada dah masa tu, dan sekarang pun dah masih ada. Manusia cuma bagaimana manusia mobiliskan benda tu, dia guna ataupun dia tak guna benda tu. Virus dulu orang tak tahu, tengok perut kembung orang tak tahu kata kanser, orang kata hantu raya. Hantu raya terkejut, aku tak buat apa, macam mana nama aku disebut kan. Tapi sekarang orang tahu virus dan so on. Saya tidak menafikan elemen sihir tu, tapi saya nak cerita kadang-kadang semua orang pasti tak tahu. Bomo dia tak tahu apa. Zaman dulu teknologi pun tak ada. Sakit gigi hantu, sakit telinga pun hantu, barah pun hantu, semua hantu. Tak hantu raya, hantu ayak. Tak hantu raya, pelesir. Tak hantu pelesir macam ni. Tak mambang hijau, semua macam-macam. Because at that time orang tak tahu. Kemudian orang tahu virus. Rupanya virus menyanggap lebih pada hantu lagi. Dia boleh ni bunuh dia dengan antibiotik, boleh kuat pula, kemudian dia boleh imun, kemudian macam-macam. Dia adalah ciptaan Tuhan. Ada dalam tubuh manusia. Tapi ciptaan itu, kuman dan seumpamanya, dia banyak faedah-faedah yang lain. Kerana adanya benda-benda macam ni, mayat dapat dibubarkan, mayat akan jadi membusuk, kemudian akan hancur. Kalau tidak, berlambak-lambak manusia mati ni tak hancur, tubuh merata dalam dunia ni. Tak bolehlah kita nak buat binatang mati. Akhirnya, berapa bulan, hancur. Berapa tahun, hancur tubuh. Membolehkan kehidupan yang lain juga hidup. This is the system. Jin, kita tak nampak dia. Kita lebih mulia pada dia dari satu sudut, tapi kita tak nampak dia. Bila kita tak nampak dia, dia nampak kita, jadi kita rasa takutlah. Apabila dia ada kerenah-kerenah dia. Kalau kita nampak jin, rasa kita jahat pada dia lagi. Luku kepala anak jin, tak pasal-pasal. Tapi dah tak nampak, tak bayar. Kalau jin betul-betul jahat, macam dia berkata, tiap hari kita kena jin. Adalah orang yang diganggu oleh jin. Quran pun sebut. Tapi taklah seperti itu. Sihir juga demikian. Sihir ialah benda khariq lil'adah. Benda yang di luar daripada kebiasaan yang kita tengok. Berlaku dengan biwasitatus syaitan. Dengan perantaraan syaitan. Orang manusia guna syaitan untuk kita. Kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Lelaki-lelaki daripada manusia minta perlindungan daripada jin, bertambahlah mereka itu kepada kesesatan mereka. Itu benda yang berlaku, maka dinamakan dengan sihir. Sihir benda kita tak nampak. Bila kita tak nampak, susahlah. Kalau nampak, dia main katok dengan kayu, tembak dengan senapang lah. Tak nampak. Tapi Allah telah jadikan itu sistem dia ada. Untuk itu dia bagi pula prevention untuk kita. Prevention. Dia suruh kita baca pagi-pagi. Dia suruh kita baca ayatul kursi. Tapi baca dengan iman. Bukan bila baca ayat kursi duk tengok kursi mana. Bukan. Dengan memahami maksud ayat kursi. Ketika membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dia merasakan, katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan Al-Falaq daripada kejahatan yang diciptakan. Minta dengan keyakinan kepadanya. Demikian bila baca qul a'udzu birabbin nas, kita baca, dia suruh kita berlindung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan
bukan perkataan tu yang power. Macam saya kata tadi, Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakan. Kerana keimanan itu, maka Allah mudah-mudahan menyelamatkan kita. Sihir berlaku. Dan Allah ceritakan sihir. Sihir pada zaman Sulaiman, zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi satu orang baca, itu prevention. Tapi setelah kena, dia kena cari cure, ubat dia. Ada hadis-hadis Nabi yang dibaca. Secara keseluruhannya, kalau kita baca, ada ayat Quran, hadis Nabi yang diajar, kita baca untuk menyembuhkannya. Mungkin kalau kita tak reti, kita boleh carilah orang yang reti tolong buat untuk kita. Pasal dia satu benda yang kita tak nampak. Dia datang dalam bentuk yang seperti itu. Macam gelombang ni dia datang, kita tak nampak. Jin juga dengan dimensi dia yang dia datang, dia boleh mengganggu kita. Maka kita doa pada Allah. Kerana benda ni Allah rahmat. Oleh kerana kita tak nampak yang ni, dia bagi juga benda yang juga spiritual sifatnya. Bila baca yang ni, dia protect kita. Dengan syarat kita minta kat dia. Baca yang ni, dia protect kita. Maka baca ayat-ayat Allah. Yang ni kena sesi lain lah. Oleh kerana jin ini, kadang-kadang dia adalah makhluk. Makhluk ni ada sifat dia. Ada orang tak boleh tahan bau durian. Ada orang tak boleh tahan bau tertentu. Lipas tak boleh bau tertentu. Orang kata ulang tak boleh tahan dengan belerang. Tapi saya tak pasti, tengok lalu juga. Nampak? Tak penting lah. Ada benda yang binatang tak boleh. Jin hasil daripada analisa pengalaman manusia, nampaknya dia tak apa ngam dengan rupa benda. Seperti dia tak ngam dengan waraqatus sidr. Dia tak ngam dengan daun bidara. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah umpamanya, bila ada orang ahli sihir masuk dalam api, keluar tak terbakar, Ibn Taymiyah kata, sekali ni kau masuk pula dengan kau sapu daun bidara di tubuhmu. Dia sapu daun bidara, dia masuk, terbakar dia. Dia katakan jin tak suka dengan daun itu. Bukan kerana this is the power of daun bidara, no. Sebab macam itulah, ada bau ni binatang ni tak suka, letak pandan ada binatang ni tak suka, bidara jin tak suka. Kalau kita faham konsep, kita tak ada superstitious minded, kita tak ada khurafat. It's not because benda tu keluar cahaya duk tikam dia. No. Dia tak suka. Panjanglah, nanti jadi khusus pembomohan pula. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, minggu depan, oleh kerana saya tahu tuan-tuan nak minta cuti, minggu depan kita cuti sat. Saya nak pergi cari negara-negara mana Ustaz nak keluar. Jadi insya-Allah minggu berikutnya kita sambung semula. Assalamualaikum.